So kita akan ulang kaji bersama-sama untuk bab yang pertama, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kalau awak nampak tak terang ke atau tak dengar, tolong respon ya. Nanti cikgu cakap sorang-sorang. Okey, cikgu bagi beberapa contoh untuk setiap bahagian yang kita nak ulang kaji. Yang pertama adalah kita nak kenal pasti setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Okey, so kita pergi soalan yang pertama. So mungkin awak lupa, mungkin awak ingat. Sebenarnya untuk tentukan dia adalah ungkapan kuadratik atau tidak, kita kena pastikan ada dua syarat saja. Yang pertama adalah kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah yang ada tu adalah kuasa 2. Kuasa tertinggi dia 2 dan ada satu pemboleh ubah sahaja. Okey, contohnya kita lihatlah contoh yang diberi. Okey, ini X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Ini adalah satu ungkapan kuadratik. Okey, kalau kita lihat nombor 3, X kuasa tertinggi dia adalah kuasa 3. So ini adalah bukan ungkapan kuadratik. Itu saja maksudnya awak bukan kuadratik. Okey, maksudnya awak hanya tentukan dia adalah ungkapan atau bukan ungkapan kuadratik sahaja. Berdasarkan syarat-syarat yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, untuk yang kedua adalah kita akan ulang kaji. Kita nak menentukan nilai A, B, C. Yang ni pun cikgu rasa cikgu tak tunjuk pun awak boleh buat sendirilah berdasarkan contoh yang diberi. Awak samakan sahaja. Ini adalah A X kuasa 2 tambah B tambah C. Bermaksud A adalah 4, B adalah negatif 8 dan C adalah negatif 5. Maksudnya awak masukkan saja dekat kotak ni. Boleh, cikgu rasa awak boleh buat. Okay, kalau tak faham juga nanti boleh WhatsApp cikgu. Okay, perkara ketiga adalah awak boleh go through lah. Dah ada contoh pun sebenarnya untuk setiap. Okay. Siapa yang dah siap sebenarnya? Apa yang cikgu tunjuk ni awak dah siap pun ulang kaji. Cuba raise hand. Belum. Oh, belum. Tak ada yang raise hand Tak ada seorang pun yang raise hand sebenarnya di sini. Maksudnya semua belum. Okey, cikgu pun tak nak explain panjang lah kalau awak belum buat pun. Sebab kalau cikgu terangkan semua, nanti awak nak buat latihan yang mana kan? Okey. So untuk C ni lengkap jadual di bawah. Maksudnya sekarang selepas awak kenal apa yang mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C, awak tentukanlah A tu untuk apa, B tu untuk C untuk apa kan. Kalau untuk soalan C ni, dia discuss lebih kepada nilai A. Apa kesan nilai A kalau dia positif, apa kesan nilai A kalau negatif. So daripada contoh tersebut awak pun dah nampak lah maksudnya dia akan ubah dari segi bentuk graf lah. Senyum untuk positif ataupun lebih besar daripada sifar. Daripada sifar maksudnya dia adalah negatif, so dia akan jadi masam. So bentuk-bentuk tu awak lengkapkanlah dalam jadual ni. Cikgu rasa tak ada masalah. Maksudnya kalau nilai A adalah positif, A ni 1, so dia adalah positif. So bentuk graf dia adalah senyum dan dia akan ada titik minimum. Kalau masam, dia akan ada titik maksimum. Okay. So untuk yang seterusnya, okey, yang seterusnya ni tentukan titik minimum. Okey, tentukan titik minimum atau titik maksimum dan lukis faksi simetri bagi setiap graf kuadratik berikut. Kemudian nyatakan persamaan faksi simetri. Okey, maksudnya ada dua yang perlu awak laksanakan. Yang pertama, tentukan titik minimum atau maksimum. Lepas tu, cari faksi simetri. Okey, so awak hanya tentukan minimum atau maksimum berdasarkan bentuk graf. Maksudnya kalau nombor 1, okey, dah nampaklah dia masam kan? So of course lah dia akan ada titik minimum. So carilah, awak dah tahu ini adalah masam, so ada titik minimum. So tulislah, maksimum. Tulislah maksimum.
Okey, maksimum. Dan apa yang perlu awak buat? Kita nak cari paksi simetri. So paksi simetri adalah di mana paksi titik maksimum tersebut lah. Okey, so di sini titik maksimum. Oh, okey. Ni dah paling last cikgu dah tak boleh ni. So titik maksimum dia adalah bukan di sini ni. Okey. So kat sini adalah sini 5, sini 6, sini adalah 7. 7 ini pada paksi X. So paksi simetri dia adalah X sama dengan 7. Itu sajalah. Dua perkara saja awak kena tentukan. Okey, teruskan siapkan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okay. Yang ni lebih kepada graf itu makin lebar ke makin kuncup. Ini dipengaruhi oleh nilai B. Nilai A untuk tentukan positif atau negatif. Okey, ataupun bentuk senyum atau masam graf. Okey. Kalau nilai B ni lebih kepada lebar atau kuncup graf. Graf tu terbuka terbuka tu lebar atau kuncup. Okey, so yang ni maksudnya awak kena faham konsep sajalah. Okey, bentuk graf bentuk graf senyum ni, maka P mestilah positif. Okey, dia senyum, so dia adalah positif. Maksudnya P ni lebih besar daripada sifar. Tadi kan kita dah tahulah P ni merujuk kepada nilai A lah sebenarnya Okey. So graf fx lebih lebar daripada graf gx. Maksudnya ni graf fx ni lebih lebar daripada graf yang dalam ni. Okey. Bermaksud P lebih kecil dari 5. Maksudnya lagi lebar ni lagi kecil. Kalau ada lagi satu kat sini, maksudnya nilai dia lagi kecil. Nilai P tu makin kecil. Okey? Lagi lebar, lagi kecil nilai P. Nilai P ni merujuk kepada nilai A juga sebenarnya Okey, so kesimpulannya adalah sifar lebih kecil dari P lebih kecil dari 5. Maksudnya dia tidak akan lebih besar daripada 5 sebab ini dah dinyatakan 5. Dia tak akan lebih besar daripada 5 dan tak boleh kecil daripada 0. So in between ini sahaja So untuk G kita nak cari nilai C. Okey, B tadi. Untuk F tu nanti kita sambung semula. Okey, untuk G hitung nilai C bagi fungsi kuadratik yang melalui setiap titik berikut. Okey, C ni merujuk kepada nilai apa? Nilai pintasan Y. Okey, di mana soalan A pintasan Y dia sama dengan 3, kita nak cari nilai C. Okey, so C sama dengan berapa kalau dia terus bagi? Ini perlu kita pun tak perlu kira dia dah bagi dah. Maksudnya automatik pintasan Y 3, maksudnya C adalah sama dengan 3. Automatik C adalah 3. Sebab nilai C itu merujuk kepada pintasan Y. Okey, kalau awak lihat soalan B, okey, yang ni dia bagi direct soalan pintasan Y. Kalau dia bagi titik, yang ni lah yang awak kena buat sedikit pengiraan lah, sedikit sahaja. Maksudnya awak ganti sahaja nilai X dengan nilai Y dalam persamaan. Okey, so kita akan guna persamaan yang mana? Kita akan guna persamaan 1. Okey, so fx ini merujuk kepada nilai Y. Maksudnya awak letaklah negatif 7 sama dengan negatif 2. X ini awak ganti dengan nilai X. Nilai X yang adalah 4. So awak letak 4 kuasa 2 tambah 5 dan ini adalah X juga 4 dan tambah dengan C. So daripada sini kita akan dapatkan nilai C. So kita akan dapat negatif 7 sama dengan 4 kuasa 2 kita akan dapat 16 tambah dengan 5 darab 4, 20 tambah C. So kita akan dapat negatif 7, negatif 2 darab 16 kita akan dapat negatif 32 tambah dengan 20 tambah C. So berapa nilai C? Okey, C sama dengan negatif 7, negatif 32 tambah 20 kita akan dapat negatif 12. Awak pindah dia akan jadi positif 12. Okey, so
Negatif 7 tambah 12 kita akan dapat positif 5. So, C adalah 5. Okey, boleh kira saja. Begitu juga untuk soalan C ni awak try lah sendiri gantikan saja. Okey, sebenarnya inilah yang terpenting untuk bab ini. Kalau yang tadi-tadi tu cikgu bincang dia lebih kepada pemahaman awak maksudnya dalam menguasai konsep fungsi kuadratik. Okey, tapi biasanya soalan-soalan lebih kepada bentuk penyelesaian seperti inilah. So dekat soalan ini raja di bawah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat. Okey, tulis satu fungsi bagi luas A tanah itu. Jadi kalau dia kata luas tanah dan awak dah lihat tanah ini berbentuk segi empat tepat, so kita akan guna formula panjang darab lebar. Maksudnya awak kena sesuaikan mengikut maklumat yang diberi. Okey, so panjang dia adalah X tambah 7. Lebar dia adalah X tambah 7. Panjang dia adalah X tambah 12. So awak darab dan kita akan dapatlah dalam bentuk kuadratik kita akan dapat X kuasa 2 tambah 19X tambah 84. Okey, soalan B. Jika luas tanah itu ialah 500, tulis satu persamaan kuadratik dalam bentuk maksudnya awak samakan sahaja yang awak dapat dekat A ini dengan 500 dan kita akan dapatlah persamaan kuadratik yang baru. Nanti nombor 1 ini awak cuba jawab sendiri Okey, untuk soalan I pun tanda dan labelkan punca ni pun cikgu rasa awak boleh dapatkan. Punca ni bermaksud, masih ingat lagi kan? Maksudnya di mana graf itu menyentuh paksi X. Ni. So inilah punca awak tanda ni je. Boleh buat sendiri. Untuk J, okey, punca atau tidak, jadi awak kena ganti dengan nilai. Okey, soalan dia adalah tentukan sama ada setiap nilai X berikut ialah punca bagi persamaan kuadratik atau tidak. Jadi untuk tentukan punca atau tidak, dia beri dua nilai. So awak kena gantikan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Maksudnya di sini kita bahagikan persamaan ini ni. Ini belah kiri, ini sebelah kanan. So gantikan sajalah sebelah kiri dengan nilai X yang diberi. Maksudnya kalau dia beri kat sini adalah 4. Okey, so X adalah negatif 1/2 kuasa 2 tambah 8. X adalah negatif 1/2 juga. So letaklah negatif 1/2 tolak 5. Okey, untuk kanan memang sifar lah kan. Okey, so tak payah buat apa-apa pengiraan. Okey, so seterusnya negatif 1/2 kuasa 2 kita akan dapat 1/4. Okey, 8 darab dengan negatif 1/2 kita akan dapat negatif 4. Tolak 5. Okey, so ini kita potong-potong. So kita akan dapat 1. 1 tolak 4 kita akan dapat negatif 3. Negatif 3 tolak 5 kita akan dapat negatif 8. Sama tak dengan sifar? So tidak sama. So tidak sama. Bermaksud X sama dengan negatif 1/2 ni bukan punca bagi 4X kuasa 2 tambah 8X tolak 5. Sama dengan kosong. Okey, bukan punca. Maksudnya ini X sama dengan negatif 1/2 bukan punca. Okey, kita lihat yang kedua. Adakah 5/2 ni adalah punca atau tidak? So kita akan ulang step tadi. Maksudnya awak akan buat 4 negatif 5/2 tambah 8 negatif 5/2 tolak 5. Okey, untuk kanan still sifar juga tak ada perubahan. So kita akan dapat, ini ada kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4
25/4 tambah, okey, ini kita akan dapat ini 4, 1, 4/5 negatif 20. Okey, tolak 5. Okey, so kita akan dapat ini potong-potong. So 25 tolak 20 kita akan dapat 5. 5 tolak 5 kita akan dapat sifar. So ini juga adalah sifar. So sama kan? Sama. Oleh kerana sama, X sama dengan negatif 5/2 punca punca bagi 4X kuasa 2 tambah 8X tolak 5 sama dengan sifar. Okey, itu saja. So untuk nombor 2, sila buat sendiri. Ni nombor 2 ni buat sendiri Okey. Dan untuk K, inilah yang terakhir, ataupun nanti kalau ada awak perlukan pertolongan, awak maklumkan dekat cikgu lah ya. Okey. Untuk bab inilah cikgu rasa tadi cikgu dah terangkan. Yang ni tadi cikgu cakap penting. Dan yang ni dah. Ini biasanya bentuk ni dengan bentuk ni adalah penyelesaian masalah yang sepatutnya awak perlu kuasai, yang amat-amat awak perlu kuasai. So berdasarkan contoh ini, dia selesaikan menggunakan darat silang. So awak bolehlah nak guna darat silang, ataupun kalau awak boleh buat secara try and error. Contohnya awak terus buat kurungan, terus buat kurungan. Banyak metod atau cara paling paling sikal lah. Guna kalkulator saja. Okey, so kalau awak nak guna cara contoh, awak tengok X kuasa 2 maksudnya X darab X. Okey, 4. 4 ni sama ada 1 darab 4 ataupun 2 darab 2. Okay, oleh kerana ini 3, so of course kita akan guna 1 darab 4 faktor untuk 4 ni. So 1 darab 4. Okey, sekarang kita nak dapatkan 3X. 3X tu. 3X adalah positif. So 1X ini 4. Ini 1X, ini 4X. So yang mana patut positif? Oleh kerana ini positif, so ini mesti positif. Ini 1X ni negatif. So untuk dapat negatif X, awak pun letak sini negatif, ini adalah positif. Okey, jadi jawapan dia adalah X tolak 1 sama dengan sifar, X sama dengan 1, X tambah 4 sama dengan sifar, X sama dengan negatif 4. So, 1 dengan negatif 4 adalah punca bagi X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 sama dengan sifar. Okey, ataupun awak guna metod, banyak metod sebenarnya. Yang penting awak boleh dapat jawapan ni. Okey, ataupun awak boleh guna silang sebagaimana contoh yang dia buat. Maksudnya, okey, ini X kuasa 2. Faktor bagi X kuasa 2 adalah X darab X. So, awak dapat X kuasa 2. Okey, faktor bagi 35 sama ada awak buat 1 darab 35. Saya besarkan sikit. Okey, ataupun clear ke? Oh, hari dah nak hujan dia macam makin mendung. Okey, ataupun faktor lain 5 darab 7. Kita akan dapat 35. So kita sesuaikanlah untuk dapat 12. So 7 tambah 5 dapat 12. So kita akan dapat guna 5 darab 7. Okey, so dapat 35. Oleh kerana ini adalah positif, syarat positif adalah sama ada kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif bergantung kepada nilai tengah. Oleh kerana nilai tengah ini negatif, so of course kedua-dua ini mesti negatif. 5 darab negatif 7 akan dapat positif 35. Okey, so X darab negatif 5, negatif 5X. X darab negatif 7, negatif 7. So kita akan dapatlah negatif 12.
X. Okey, 2 ni kita kena tambah Tambah kita akan dapat lah. Negatif 12X. So, faktor ini adalah yang tepat. Okey, transfer. X tolak 5 letak bawah. X tolak 7. Sama dengan ini bukan jawapan akhir lagi Kalau soalan minta cari punca, awak kena dapatkan sehingga awak dapat nilai X tu berapa. Ini baru satu markah. Okay, jadi apa yang perlu awak buat, keluarkan nilai seperti tadi. Jadi X sama dengan 5. Okey, X tolak 7 sama dengan sifar. X sama dengan 7. Okey, itu saja. Ataupun cara terakhir adalah guna kalkulator. Kalau awak rasa, tak tahulah cikgu, tak apa. Okey, cikgu tunjuk cara guna kalkulator. Okey, contohnya. B B ni. Okey, yang ni sebelum kita cari punca, awak kena dapatkan. Okey, dapatkan dulu bentuk arm dia iaitu X kuasa 2 tambah 8X ini kita pindahkan, dia akan dapat negatif 8X tambah 15 sama dengan jadikan dia dulu bentuk arm. Okey, dah dapat bentuk arm, apa yang perlu awak buat? Okey, ambil je kalkulator. Tekan mod. Okey, tekan mod sampai awak jumpa EQN. EQN. Okey, tekan 1. Okey, keluar unknown, awak tekan mod lagi. Keluar degree. Ambil 2. Okey, akan keluar A. So, ini adalah A, ini adalah P dan ini adalah P. So, awak masukkanlah satu-satu nilai dia. Okey, A, kalau X kuasa 2 maksudnya 1. Awak masuk 1. Okey, tekan sama dengan. Keluar B. Okey, awak masukkan negatif 8. Negatif 8. Tekan sama dengan lagi. Okey, akan keluar C. So, C 15. Okey, awak tekan 15. Tekan sama dengan. So, kita akan keluar X1 sama dengan 5. Okey, walaupun awak tekan kalkulator terus dapat jawapan, awak still kena buat template seperti ini dulu. Dan tulis kat sini X sama dengan 5. Walaupun dia tulis X1, awak tak payahlah tulis 1. Nampak sangat kita guna kalkulator kan. Okay, tekan sama dengan lagi. Dan dia akan keluar 3. So, awak tulis kat sini X sama dengan 3. So, barulah kita akan kita guna ke belakang semula. So, X tolak 3 dan ini adalah X tolak 5. Begitulah seterusnya ya. Sila lengkapkan muka surat ini. Awak boleh terpulang pada awak nak guna langkah yang mana awak rasa sesuai. Kalau contohnya sebaik-baiknya lah kalau awak mampu, maksudnya boleh buat darat silang, ini adalah langkah yang terbaik. Okey. Dan awak boleh semak jawapan menggunakan langkah ni. Ini guna untuk semak jawapan. Tapi kalau awak tak mampu ataupun tak sure, boleh terus guna langkah ni. Tapi langkah ini wajib ada. Mesti buat langkah ni. Dapat jawapan, awak buat ini sahaja. Sebab kalau awak biar jawapan sahaja memang tak ada markah. Selesaikan hingga soalan 4B. Begitu juga soalan muka surat 8 ini pun sama juga awak siapkan. So cikgu nak awak siapkan hari ini sekurang-kurangnya awak boleh siap sampai sini sampai muka surat 8 sekurang-kurangnya. Nanti kita akan sambung lagi pada next class. Tapi jika awak boleh siapkan sehingga habis bab ini paling baguslah. Kalau awak boleh siapkan sampai muka surat 12 ni lagi bagus.